Masih lagi bersama dengan kami dalam Samad Pagi Malaysia. Okey, sejarah membuktikan bahawa sekuat mana pun sebuah negara ataupun kuasa itu sekiranya tidak diuruskan dengan baik, maka zaman kegemilangan itu hanya akan menjadi sejarah. Sejarah juga menunjukkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara maritim berdasarkan lokasinya yang strategik. Tetapi kini cabarannya ialah bagaimana untuk kita meneruskan kegemilangan itu dalam arus pemodenan dan juga cabaran-cabaran yang kita hadapi. Itu akan kita bincangkan bersama dengan tetamu saya di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Profesor Datuk Kapten Jaafar Lamri, Presiden Centre of Maritime Excellence. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mika. Prof. Datuk, kalau kita lihat kepada sejarah, Malaysia ini begitu banyak kuasa-kuasa besar ingin menjajah kita disebabkan oleh kawasan-kawasan perairan kita. Apa istimewanya Malaysia ini, Prof. Datuk? Mungkin kadang-kadang kita lupa yang kita ni terletak di satu position, satu kedudukan yang sangat strategik dan sangat beruntunglah sebenarnya. Tapi ada masalahnya juga, kan? Kalau kita tengok Malaysia, kita dikelilingi oleh laut. Ya. Kita ada Selat Melaka, selat yang paling antara yang paling sibuk di dunia lah. Setiap hari 200 kapal, setahun lebih kurang 80,000 kapal lalu Selat Melaka. Dan di Selat Melaka pun kita lebih kurang 50% kan perkapalan dunia melalui Selat Melaka. Lepas tu kita ada Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan pun di pantai timur kita dan juga sampai ke Sabah Sarawak di kiri Laut Cina Selatan. Dan situ sekarang ni juga menjadi perhatian dunia, kan. Sebabnya semua negara klaim kat situ. Yeah. Vietnam klaim, China klaim, Filipina klaim. So overlapping klaim banyak sangat. Lepas tu kuasa-kuasa besar pun semua merhati, kan. US, China dan sebagainya. Jadi kita ni negara maritim yang diperhatikan lah. Diperhatikan dan perlu ditadbir urus dengan baiklah aspek maritim dia, kan. Itu perlu ditadbir urus salah satu perkara, tapi yang juga perlu diberikan penekanan adalah berkaitan dengan kedaulatan perairan kita. Seperti mana Prof. Datuk katakan tadi, begitu banyak kuasa-kuasa besar yang mengintai-intai perairan kita, terutamanya di Lautan Cina Selatan, dengan China-nya baru-baru ini memasuki dan juga menceroboh perairan kita. Kenapa sebenarnya? Apa pentingnya kedaulatan ini bukan sahaja bagi negara kita tapi di peringkat antarabangsa? Kalau kita hilang kedaulatan, maka kita hilanglah kita punya punca kuasa. Kita dah tak ada kuasa di tempat perairan kita sendiri. Jadi kedaulatan itu sangat penting dan kita dalam konteks sekarang, kan, dalam konteks sekarang untuk memastikan kedaulatan perairan kita terjaga, kita satu mestilah mengawal perairan kita. Kalau kita tak kawal, orang lain akan masuk, kan. Macam rumah kita, kalau kita tak jaga, orang lain akan masuk. Jadi kita kena kawal perairan kita, yang mana kalau kita tengok tentera laut kita, APMM semua mengawal, kan. Dan juga tentera udara selalu berlega-lega, kan. Lepas tu kita kena adakan aktiviti di dalam perairan kita. Kalau kita tidak ada aktiviti, tak ada industri, tak ada pergerakan di dalam perairan kita, pun orang lain akan masuk. Dan ketiga yang penting tu untuk menjaga kedaulatan ni, jadi kita kena ada satu plan strategik, kan, yang menyeluruh lah dalam negara kita ni untuk memastikan kedaulatan maritim kita terjaga. Negara kita terjaga. Bila kalau air kita tak ada kuasa, darat kita pun kita tak akan berkuasa. Itu sangat penting. Sebab apa? Seluruh negara kita ni dikelilingi air. Dan darat dengan air sama besarnya, 300 lebih ribu kilometer persegi. Laut darat sama lebih kurang. Dan setiap negara kita di Malaysia ni 13 ni semua dikelilingi oleh pantai. Jadi sangat pentinglah. Dan of course kita kena dalam nak menjaga kedaulatan ni, dalam sekarang keadaan sekarang ni, kita tak boleh bersendirian. Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina kalau di Sabah Sarawak, tak nak kena kerjasama. Sebab apa? Kita kena kerjasama supaya kita bersatu. Kalau kita tengok pada cara dulu orang menguasai kita adalah memecah belahkan kita. Bukan saja dalam negara tetapi dengan jiran tetangga kita. Jadi di sinilah kita kena bertindak dengan penuh hemah.
kita hendaklah baik dengan bukan saja antara dalam negara dan juga dengan jiran kita. Buat masa ni perhubungan kita dengan Indonesia, dengan Singapura, Filipina baik. Tapi ini perlu ditingkatkan supaya tidak ada perbalahan antara kita. Ya. Saya mengambil kembali apa Prof. Datuk katakan tadi untuk meningkatkan aktiviti di lautan. Cuma kita ada satu permasalahan di mana kita kurangnya tenaga profesional ataupun tenaga pakar ini sehingga terpaksa kita mengambil tenaga daripada luar. Di mana silapnya? Adakah kerana mungkin pendedahan itu tidak berlaku daripada awal? Bagaimana? Sektor maritim ni sebenarnya macam cakap sektor laut kan, jadi jauh pada rakyat. Ya. Tapi sebenarnya kita 50 tahun dulu semasa saya menceburkan diri dalam bidang perkapalan kan, masa itu memanglah kita kurang. Untuk menjadi kapten kapal pun tak ada, jurutera kapal pun tak ada, kelasi kapal pun ada dengan tak ada. Orang Melaka je yang ramai dengan orang Penang kan. Jadi tapi kerajaan masa dulu dan sampai sekarang dia dah bertindak sebenarnya, bertindak melatih kami semua kan. Dan sekarang kita dah ada institusi-institusi yang melatih bukan saja pelaut tapi dalam bidang pelabuhan, industri maritim lain kita ada. Kita ada Akademi Laut Malaysia. Kita ada 30 institut latihan maritim. Kita ada universiti-universiti yang bagi kursus maritim seperti Universiti Malaysia Terengganu, UMT kan. Kita ada UTM bahagian teknologi. Kita ada MIMET bahagian architecture engineering kan, di UniKL. MARA pun dah masuk selibat sama. Betul. Jadi kalau kita tengok dari segi universiti dan education semua, kita sebenarnya kepakaran ada. Tapi cara kita menggunakan pakar-pakar kita ni kan, cara kita membangunkan industri supaya dia lebih berkembang, itu yang sangat penting sebenarnya. Kalau kita ada je student yang keluar daripada universiti, daripada kolej semua, tapi kalau tak ada kerja sesuai untuk dia orang kan, dan tidak ada industri yang tak berkembang, jadi nampak macam lopong lah, tapi sebenarnya tidak lopong. Sebab apa? Kita punya kepakaran dalam bahagian maritim sebenarnya dalam negara ni kalau saya tengok semua ada. Bahagian pelabuhan kita ada, bahagian perkapalan kita ada, shipbuilding pun kita ada kan. Fishery mungkin banyak lagi orang luar lah kan. Dan lain-lain semua ada lah. InsyaAllah ada, saya ingat masih ada. Itulah sebab kalau kita lihat di bangku sekolah masih jarang kita boleh dengar anak-anak ini akan berkata nanti besar nak bekerja sebagai apa? Saya nak kerja di pelabuhan. Misal kata tak ada. Kebanyakannya saya nak jadi peguam, saya nak jadi doktor. Jadi seperti contohlah sebab bila kita sebut mengenai maritim ini kita tidak boleh tinggalkan berkaitan dengan sektor perikanan. Betul. Kalau kita boleh lihat nelayan sekarang ini dia sebagai satu sektor yang turun-temurun. Kalau atuknya nelayan, bapaknya nelayan, anak nelayan, dia tak tembus daripada situ. Bagaimana itu Prof. Datuk? Dia itulah pendedahan dari, mungkin kita kena bawa turun ke bawah macam Ika cakap tadi, maknanya pendedahan ke sekolah-sekolah perlu dikuatkan lagi supaya kita punya masyarakat orang awam faham tentang maritim ni. Sebab apa? Kita kena faham industri maritim menyumbang kepada negara kita 40% GDP. Tapi tak banyak orang cakap benda ni. Jadi orang cakap industri maritim apa ni kan. Tapi sebenarnya industri maritim menyumbang 40%. Itu pentingnya dia. Tapi penekanan mungkin masih kurang lagi. Contohlah macam bahagian perkapalan kan. Orang-orang yang nak, budak-budak yang nak ambil bahagian perkapalan, nak belayar kapal, jadi kapten kapal, kelasi kapal, pegawai kapal. Dia sekarang ni masih di luar lagi daripada pendidikan biasa kita. Jadi kalau dia nak mengambil kursus ni, sama ada dia ditaja oleh syarikat perkapalan ataupun kena keluar duit sendiri. Mahal pula tu. Jadi di sini kerajaan kena melihat, kena bagi bajet istimewa untuk bahagian maritim dan perkapalan. Supaya orang boleh menceburi bidang ni. Kan? Bila dia dah mencebur dalam bidang tu, dan dia bolehlah, kita buka ruang untuk dia naik kapal. Kan? Macam kata untuk menjadi kapten kapal makan masa 10 tahun. Bukan pendek. Dan begitu juga untuk jadi chief engineer pun 10 tahun kan. Jadi masa yang panjang. Baru ni kerajaan cakap dia bagi 20 juta untuk transport kan, untuk biaya.
Tapi saya ingat dalam 20 juta tu nak bagi pada bahagian perkapalan ni mungkin ada 2-3 juta. Tak cukup. Tak cukup sebab apa? Kita melihat satu industri yang 40% GDP untuk negara. Kalau setakat 2-3 juta tak cukup lah. Kalau 20 juta mungkin mencukupi sikit kan. Tapi kerajaan kena bantu supaya kita dapat bangunkan, kita dapat jelaskan kepada anak-anak muda kita, ini satu bidang yang penting. Bukan saja untuk mereka tapi untuk negara. Kalau kita negara maritim, kita tidak ada pakar-pakar, kita tidak ada teknikal-teknikal yang mencukupi yang ke depan, yang bukan hanya boleh bekerja dalam negara tapi luar negara. Susahlah kita. Ya, betul. Kena jaga kebajikan mereka, pastikan juga gaji-gaji mereka tu setimpal lah. Kalau nak duduk orang suruh naik kapal, lepas tu gaji dengan dia sama dengan orang kerja di darat, susahlah. Ya. Sebab apa? Dia dah lah tinggalkan keluarga dia, apa semua tu kan. Gaji sama, baik kerja darat. Tapi sebenarnya, mereka-mereka yang nak berkhidmat dalam bidang perkapalan, ada. Ada. Sebab apa? Kita darah-darah daging pun daripada laut. Nusantara ni semua orang laut. Tapi kita dimomokkan konon-konon kita tak boleh belayar. Saya sendiri, kawan-kawan saya 10 tahun melayar dunia, tak ada masalah je. Satu lagi perikanan cakap tadi. Orang kata orang kita tak nak jadi nelayan. Pada pandangan saya bukan orang kita tak nak jadi nelayan. Kita tidak melihat mereka dalam satu bidang tugas yang penting. Ya. Kena modernkan nelayan kita, takkanlah dengan kapal kayu lagi sekarang ni datang berapa. Betul. Kena bagi mereka nelayan-nelayan kita dengan kapal-kapal besi, kapal-kapal moden. Dan bila dia bekerja di laut tu dengan teknologi. Jadi kita selalu cakap, orang kita tak nak bekerja di nelayan. Saya kalau pergi Terengganu, Kelantan tu ada je nelayan ramai anak-anaknya dia. Tapi betul. Kenapa kita tak bagi dia pengurusan? Mungkin kita gagal 2-3 kali, tapi janganlah terus gagal. Jadi di sini kita cakap, kita ada ladang di laut tu, ikan yang tak payah bela, free je, pergi tangkap je. Kalau kat darat ni, nak kena bela, nak bagi makan, mahal semua kan. Sana murah, tapi kita penekanan tu tak ada. Ya, mungkin Prof Datuk kita kena romantikkan sektor pekerjaan ini. Sebab kalau kita tengok di media, banyak drama ataupun filem suamiku pilot. Suami pilot tu pula handsome. Jaranglah ada suamiku nelayan, nelayan tu handsome. Selalunya pakai baju pun koyak-koyak. Itu yang tak boleh sebenarnya. Cubalah nelayan tu pun segak. Mungkin ramailah jadi nelayan Datuk. Okey, saya rasa ada satu lagi persoalan yang sangat penting untuk kita bincangkan hari ini. Itu mengenai dengan jambatan darat. Sebab bagaimana sebenarnya ini satu isu yang kerap dibincangkan sekarang ini di media sosial. Ada dua puak yang berbalah sekarang ini sama ada ianya menguntungkan ataupun merugikan negara. Jambatan darat Thailand ni. Thailand. Dua pelabuhan di Thailand yang nak jadikan tempat konon-kononnya kargo turun di satu Pelanong dan turun pergi hantar naik darat pergi Perampong. Ya, sebab dia akan mengacau Selat Melaka kita. Pada pandangan saya lah secara profesional kan. Memang nampak on theory itu memang cantik lah. Tapi secara praktikalnya sebenarnya benda ni susah nak realisasi lah. Macam dulu Thailand kata dia nak buat kanal, tepuk. Terusan tak jadi. Sekarang dia buat land bridge kata dia. Kita kena fikir yang bila buat land bridge ni, kapal akan kena turun di satu port. Turun, naik lori, prime mover ataupun naik kereta api, pergi ke satu port sana. Lepas tu kena naik sana 4 kali handling kargo tu. Unload, loading, unload. 4 kali kan. Jadi kalau 4 kali tu kosnya pun tinggilah. Itu satu. Lagi satu, adakah dia smooth? Kapalan ni transport ni logistik dia nak semua smooth, tak nak ada masalah. Kan? Jadi bukan mudah. Lagi satu, kapal kontainer sekarang ni yang coaster je 5,000 sampai 8,000 kontainer satu kapal. Kalau nak bawa 1,000 kontainer daripada satu port ke sana, tu just bayangkan. Betul. Berapa panjang kereta api dia. Berapa banyak prime mover dia. Dan lagi satu kita kena fikir pada saya. Sebenarnya Selat Melaka ni adalah satu pilihan yang terbaik. Dan dah beratus tahun sebenarnya. Daripada zaman dulu sampai sekarang, kapal lalu tak ada masalah. 1 tahun 80,000, katakanlah lagi 10 tahun, dia naik kata 100,000, 120,000. Selat Melaka tu tak ada masalah sebab apa? Dia satu laluan selamat. Dia bukan macam dulu. Dulu kita belayar, tengok bulan bintang. Kan? Tengok muka head, tengok rumah api. Sekarang ni semua elektronik. Semua pakai satelit. Betul. Dan setiap kapal yang lalu Selat Melaka, semuanya dipantau melalui radar. Daripada mula masuk sampai keluar, kita boleh tengok
Kalau ada silap apa semua, jadi kena punya management of Strait Malacca sekarang ni bukan macam dulu lagi. Sangat canggih. Betul. Dan dia akan bertambah canggih. Carta pun tak ada sekarang ni, semua elektronik. Yes. Kapten duduk atas meja, seorang tu semua dia boleh handle. Kan? Jadi pada saya Selat Melaka akan terus menjadi pilihan. Satu sebab dia tradisi, satu dia ekonomik, dia pun selamat. Betul. Cuma kalau ada masalah pun kapal yang besar-besar yang lebih 25 meter draft, ULCC, ultra large tanker lah. Ya. Itu mungkin ada limited sikit. Tapi nak selesai senang je. Kita ada buka Yan Port tu kan, dia berhenti situ, break bulk, turunlah. Setakat kontainer kapal lain ni tak ada masalah. Ya. Jadi saya berfikiran yang boleh memanglah yang sebenarnya land bridge Thailand ni tidak akan memberi impak lah. Okey. Dia beri impak pun sikit sangat. Sikit sangat. Begitu pentingnya sebenarnya sektor maritim ini kepada negara. Saya setuju seperti mana Prof Datuk katakan tadi. Kalau kita ingat kembali sewaktu COVID ataupun PKP, lautan berjalan seperti biasa. Pengangkutan darat memang tutup. Habis tutup. Tapi laut memang seal dia naik. Jadi betapa pentingnya sebenarnya sektor maritim ini kepada ekonomi negara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Prof Datuk Kapten Jaafar Lamri, Presiden Center of Maritime Excellence, kerana sudi bersama dengan kami hari ini, Prof Datuk. Sama-sama. Okey, seterusnya kita nak lihat bagaimana ramalan kaji